Selamat sejahtera, nama saya Yap Jating. Marilah kita fahami sejarah kedatangan agama Islam ke Malaysia. Sejarah kedatangan agama-agama ke Malaysia, terutamanya agama Islam, memainkan peranan yang sangat penting dalam pembentukan identiti dan perabatan masyarakat Melayu. Islam bukan sahaja datang sebagai agama, tetapi juga sebagai satu cara hidup yang merangkumi aspek sosial, politik, ekonomi dan budaya. Dalam konteks Malaysia, proses kedatangan Islam berlaku melalui beberapa saluran utama seperti perdagangan, perkahwinan, penyebaran oleh ulama dan pengaruh para sultan. Untuk memahami lebih mendalam tentang bagaimana Islam bertapak dan berkembang di Malaysia, kita perlu mengkaji beberapa faktor penting yang menyumbang kepada penyebarannya. Islam pertama kali diperkenalkan di Tanah Melayu melalui Melaka, sebuah pusat perdagangan antarabangsa yang strategik pada abad ke-15. Lokasi geografi Melaka yang berada di laluan perdagangan utama di antara timur dan barat menarik perhatian pedagang dari serata dunia, termasuk dari Timur Tengah, India dan China. Melaka menjadi pusat entrepot yang bukan sahaja tumpuan untuk urusan perdagangan, tetapi juga tempat persinggahan dan interaksi sosial di antara pedagang Islam dengan penduduk tempatan. Penemuan batu bersurat di Terengganu pada tahun 1303 membuktikan kewujudan Islam di Tanah Melayu lebih awal daripada Kesultanan Melaka. Tetapi Melaka tetap menjadi pusat utama perkembangan agama ini. Salah satu faktor utama penyebaran Islam di Tanah Melayu ialah melalui pedagang Islam. Pedagang dari Arab, India, Parsi dan negara-negara Islam lain sering singgah di pelabuhan Melaka untuk perniagaan rempah, sutera dan barang dagangan lain. Semasa berniaga, mereka juga terlibat dalam kegiatan dakwah. Bukanlah berdakwah mengambil masa yang lebih lama. Adakah mereka mempunyai masa yang cukup untuk berniaga dan berdakwah pada masa yang sama? Ya, pedagang-pedagang ini sering tinggal untuk tempoh yang lama. Dalam masa itu, mereka membina hubungan rapat dengan masyarakat tempatan. Banyak dari mereka turut berkahwin dengan penduduk tempatan, yang seterusnya mempercepatkan proses penyebaran Islam melalui keluarga dan keturunan. Selain dari Melaka, pelabuhan-pelabuhan lain seperti Kedah, Kelantan, Terengganu juga menjadi pusat perdagangan yang aktif di mana pedagang-pedagang Islam turut menyebarkan agama mereka. Di tempat-tempat ini, Islam diterima secara meluas kerana pedagang Islam bukan sahaja dikenali sebagai orang yang bermain, tetapi juga sebagai individu yang jujur dan berintegriti dalam perniagaan mereka. Ini menarik minat masyarakat tempatan untuk mengetahui lebih lanjut tentang ajaran Islam. Selamat sejahtera Puan. Berapa harganya? Dengan keizinan Tuhan, kita boleh berunding dengan harga. Ini adalah biji timah dari India, sangat halus. Dalam agama kami, Islam, kejujuran adalah asas segala urusan. Kami percaya tiada Tuhan selain Allah dan dengan kejujurannya kita akan diberkati. Apa tu Islam? Oh, Islam mengajarkan kita untuk bermain kepada Allah, menjalani hidup dengan kebaikan, kejujuran dan kasih sayang. Oh, saya berminat dengan Islam dan saya akan mengikut ajaranmu. Assalamualaikum. Peranan ulama dalam penyebaran Islam di Tanah Melayu juga tidak boleh diabaikan. Ulama-ulama dari Mekah, Parsi dan India sering datang ke Melaka untuk menyebarkan ajaran Islam. Salah satu seorang ulama yang terkenal ialah Sheikh Abdul Aziz.
yang dipercayai telah memainkan peranan penting dalam mengislamkan Sultan Melaka. Pada masa itu, Sultan-Sultan Melayu sangat menghormati golongan ulama dan sering meminta mereka datang ke istana untuk memberikan nasihat serta pengajaran agama. Selain itu, ulama juga memainkan peranan penting dalam pendidikan. Mereka mendirikan madrasah dan pusat-pusat pengajar agama yang mengajar asas-asas Islam kepada masyarakat tempatan. Ini membawa kepada pengislaman secara besar-besaran, terutamanya di kalangan golongan atasan dan pembesar kerajaan. Dari sini, ajaran Islam mula disebarkan kepada rakyat jelata. Sultan memainkan peranan besar dalam memperluaskan agama Islam. Sultan-Sultan Melaka, terutamanya Sultan Megat Iskandar Shah, memeluk Islam selepas perkahwinannya dengan puteri Raja dari Pasai, sebuah kerajaan Islam yang terkenal di Sumatera. Dengan pengislaman Sultan, rakyat Melaka secara semula jadi mengikut langkah baginda. Persoalannya, kenapa rakyat sangat taat kepada Sultan? Saya faham, rakyat begitu taat kepada Sultan kerana Sultan diangkat sebagai pemimpin tertinggi yang memiliki kuasa dan pengaruh besar dalam masyarakat. Ketaatan ini dipengaruhi oleh kepercayaan bahawa Sultan adalah wakil Tuhan di bumi dan segala titah baginda harus dipatuhi. Oleh itu, apabila Sultan memeluk Islam, rakyat secara semula jadi mengikut baginda kerana mereka menghormati dan mempercayai kepimpinan Sultan. Betul lah. Lagi, pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, Islam tidak hanya diterima sebagai agama peribadi, tetapi juga sebagai agama rasmi kerajaan yang menyebabkan penyebarannya lebih meluas dan berkesan. Bukan sahaja di Melaka, tetapi di seluruh Semenanjung. Peranan Sultan dalam penyebaran Islam adalah sangat penting. Sultan-sultan di negeri-negeri seperti Terengganu, Kedah dan Perak juga menerima Islam dan menjadikan agama ini sebagai asas dalam sistem pentadbiran mereka. Undang-undang Islam mula diperkenalkan dan diamalkan di mahkamah-mahkamah syariah yang mengukuhkan lagi kedudukan Islam dalam masyarakat. Selain daripada perdagangan dan peranan ulama, perkahwinan antara kerabat diraja Melayu dan keluarga diraja dari kerajaan-kerajaan Islam yang lain turut mempercepatkan penyebaran agama Islam. Perkahwinan Sultan Melaka dengan puteri Raja Pasai, sebagai contoh, bukan sahaja memperkukuhkan hubungan diplomatik, tetapi juga memperkenalkan ajaran Islam kepada Istana Melaka. Perkahwinan ini menjadi contoh kepada rakyat dan golongan bangsawan yang seterusnya memeluk agama Islam. Walaupun Melaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, penyebaran Islam tidak terhenti. Kerajaan-kerajaan Melayu yang lain seperti Johor dan Pahang terus memainkan peranan penting dalam mengekalkan dan menyebarkan ajaran Islam. Malah, semangat Islam semakin kuat apabila kerajaan-kerajaan ini berusaha untuk menentang penjajah Portugis yang beragama Kristian. Islam menjadi simbol penyatuan dan kekuatan politik dalam usaha menentang kuasa kolonial. Kedatangan Islam ke Malaysia bukanlah satu proses yang berlaku dalam sekelip mata, tetapi melalui pelbagai saluran seperti perdagangan, perkahwinan diraja, peranan ulama dan sokongan para sultan. Islam bukan sahaja diterima sebagai agama, tetapi juga menjadi asas kepada pembentukan tamadun Melayu yang kita kenali hari ini. Peranan yang dimainkan oleh pedagang Islam, ulama dan para sultan telah membentuk identiti dan cara hidup masyarakat Melayu, menjadikan Islam sebagai agama yang dominan di Malaysia sehingga ke hari ini. Penyebaran Islam ini bukan sahaja membawa perubahan dalam aspek keagamaan, tetapi juga dalam bidang pentadbiran, pendidikan dan kebudayaan yang terus diwarisi oleh generasi masa kini. Saya harap perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Terima kasih. Perkenalkan di tanah lain. Islam pertama kali disebar